I want nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but. Selepas kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu, kemudiannya disusuli oleh pembentukan Malaysia melahirkan negara ini sebagai negara yang berdaulat. Pembentukan Malaysia memperlihatkan kerjasama tokoh dari Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura dalam berundingan dengan kerajaan British. Kesepakatan antara semua pihak ini menzahirkan pembentukan Malaysia dan kemudiannya terbentuklah Perlembagaan Malaysia 1960. Terdapat beberapa faktor pembentukan Malaysia yang diperlukan, di antaranya ialah untuk mengelakkan ancaman dan pengaruh komunis. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu bimbang akan pengaruh komunis yang semakin bertapak dan juga berkembang di Asia Tenggara, terutamanya di Singapura. Pengaruh komunis meresap masuk melalui fahaman parti yang memerintah di Singapura sejak tahun 1959, iaitu Parti Tindakan Rakyat di bawah pimpinan Lee Kuan Yew. Aktiviti dan fahaman komunis semakin juga terlihat apabila bekas anggota Parti Tindakan Rakyat berhaluan kiri menubuhkan Barisan Sosialis yang dipimpin oleh Lim Chin Song. Seterusnya, memberikan kemerdekaan kepada Singapura, Sarawak, Brunei dan Sabah. Semasa cadangan pembentukan Malaysia, negeri-negeri seperti Singapura, Sarawak, Brunei dan Sabah masih lagi di bawah penjajahan kerajaan British, yang di mana Singapura dan Brunei di bawah status negeri naungan, manakala Sabah dan Sarawak di bawah status negeri jajahan. Melalui pembentukan Malaysia, negeri-negeri ini bakal mendapat kemerdekaan yang lebih awal daripada jangkaan. Akhir sekali, menjaga kepentingan dan hak kaum Bumi Putera. Tunku Abdul Rahman, putra Al-Haj, pernah menyatakan kepentingan pembentukan Malaysia untuk menggabungkan wilayah-wilayah Borneo seperti Sabah, Sarawak dan Brunei dapat menjaga kepentingan Bumi Putera dan menyeimbangkan komposisi. Sekiranya Tanah Melayu dan Singapura saja yang membentuk negara baharu, kedudukan orang Melayu sebagai kaum majoriti akan hilang kerana penduduk Singapura yang kebanyakannya warga bukan Melayu dapat menggantikan warga Melayu sebagai kaum majoriti. Terdapat beberapa reaksi yang diberikan oleh penduduk tempatan dan negara jiran, tapi saya akan menjelaskan reaksi yang diberikan oleh negara jiran. Pembentukan Malaysia ini mendapat tentangan yang hebat daripada dua buah negara jiran, iaitu Filipina dan Indonesia, manakala Thailand memberikan reaksi netral terhadap pembentukan ini. Isu yang disentuh oleh Presiden Macapagal selaku Presiden Filipina ketika itu ialah pendakwaan wilayah Sabah sebagai wilayah negara mereka. Sekiranya pembentukan Malaysia ini diteruskan, maka proses tuntutan terhadap Sabah akan terganggu dan lebih sulit. Walaupun Suruhanjaya kabul dan ternyata majoriti penduduk Sabah lebih memilih untuk menyertai pembentukan Malaysia, dan kerajaan Filipina terus membantah keputusan ini. Seterusnya, pada peringkat awal rancangan pembentukan Malaysia ini, kerajaan Indonesia tidak menentang pembentukan ini. Dr. Muhammad Hatta selaku Naib Presiden Indonesia dan Dr. Subandrio selaku Menteri Luar Indonesia mengucapkan tahniah dan mengalukan cadangan pembentukan Malaysia, namun ketika pengisytiharan Malaysia, Indonesia telah membantah sekeras-kerasnya pembentukan Malaysia. Hal ini dapat dilihat apabila Presiden Soekarno selaku Presiden Indonesia ketika itu telah mengumumkan dasar konfrontasi pada 20 Januari 1963 dengan slogan Gayang Malaysia. Penentangan negara Indonesia semakin melemah apabila pemerintahan Soekarno digulingkan dan Jeneral Suharto mengambil alih. Akhir sekali, kerajaan Thailand memberikan reaksi positif dan menerima idea pembentukan Malaysia dengan dasar untuk memperkuatkan usaha ke arah keamanan di rantau Asia Tenggara.
Proses pembentukan Malaysia berawal apabila cadangan ini diberikan oleh Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Aj ketika persidangan wartawan luar negeri Asia Tenggara yang bertempat di Hotel Adelphi, Singapura. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Aj menyatakan hasratnya untuk menggabungkan 5 buah wilayah kolonial British yaitu Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah untuk membentuk sebuah negara yang baru pada tarikh 27 Mei 1961. Pada 23 Julai 1961, Mesyuarat Persatuan Parlimen Commonwealth Cawangan Tanah Melayu dan Borneo di Singapura bersetuju menubuhkan jawatan kuasa perundingan perpaduan Malaysia yang dipengaruhi oleh Donald Stephen. Jawatan kuasa ini telah bermesyuarat sebanyak 4 kali yaitu pada Ogos 1961 yang diadakan di Sabah, 18 hingga 20 September 1961 diadakan di Kuching, Sarawak, dan 3 hingga 4 Februari 1962 diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini diadakan bertujuan untuk menerapkan konsep Malaysia kepada orang ramai khususnya penduduk Sabah dan Sarawak. Jawatan kuasa ini bersetuju mengemukakan memorandum kepada Suruhanjaya Kobold supaya membuat tinjauan ulang pandangan penduduk Sabah dan Sarawak mengenai gagasan Malaysia. Seterusnya, penubuhan Suruhanjaya Kobold. Suruhanjaya Penyiasat Borneo Utara ataupun Suruhanjaya Kobold ditubuhkan setelah satu rundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British dibuat pada bulan November 1961. Tujuan utama penubuhan ini adalah untuk mengumpul serta mengenal pasti pendapat rakyat Sabah dan Sarawak mengenai konsep gagasan Malaysia. Suruhanjaya ini telah berjaya menemukan lebih daripada 4,000 orang dan memorandum daripada 2,200 dari berbagai pihak mengenai konsep gagasan Malaysia. Suara-suara ini telah membuktikan sokongan mereka melalui laporan Suruhanjaya Kobold yang telah disahkan oleh Perwakilan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 21 Jun 1962. Laporan ini telah dikemukakan kepada Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan Kerajaan British. Setelah dikaji semula laporan tersebut, kedua-dua kerajaan tersebut bersetuju menerima kesemua kecadangan yang telah dibuat oleh Suruhanjaya. Akhir sekali, Perjanjian Julai 1963 dan peristiwa pengisytiharaan Malaysia. Perjanjian Julai 1963 atau lebih dikenali sebagai Perjanjian Malaysia 1963 ialah sebuah dokumen yang ditandatangani oleh wakil-wakil Kerajaan British, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura di London. Prinsip utama perjanjian ini adalah mengiktiraf hak yang sama kepada semua negeri di Malaysia. Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 dan adat istiadat pengisytiharan diadakan serentak di Kuala Lumpur, Sarawak dan Sabah.